Akhirnya saya kata dekat isteri saya, rumah kita dah siap. Jom kita pindah rumah baru. Kita tinggallah rumah yang 1000 kenangan ni. Pindah rumah. Waktu saya duk ngangkat barang atas lori tu tuan-tuan, datang 2 suami isteri. Datang dekat saya, "Ustaz, boleh tak jumpa sekejap?" "Boleh bang, jom kita masuk." Tapi tak ada kursi lah bang, dah hantar dah kursi. "Boleh kau duduk atas lantai?" "Boleh." Biasalah rumah orang pindah Ustaz. Oi. Duduklah kami 3 bersila. Kami datang ni nak minta maaf. Sebenarnya kami yang sihirkan Ustaz. Saya pun kata, "Saya tahu. Dah lama dah saya tahu." "Ustaz tahu macam mana?" Isteri dia tanya. Saya tahu. Sebab saya tengok gambar mereka tu dalam mimpi saya. Tapi saya diam, duk jumpa tiap-tiap hari tuan-tuan. Pergi market jumpa, pergi sekolah jumpa, pergi masjid jumpa. Saya tak marah mereka. Saya tanya kat mereka lagi, "Mana lagi 4 orang?" "Lah, mana Ustaz tahu kami berenam?" Saya tahu. Mesti dia kata saya berumur besar tuan. Allah, saya kata, "Akak, abang, kalau abang tak datang jumpa saya pun dah lama saya maafkan. Benda lama dah bang. Saya maafkan dunia akhirat." Suami dia peluk saya, meletup tulang saya tuan-tuan. Yang tak peluk saya isteri dia. Dan dia jadi anak murid saya. Dia mengaji depan saya, duduk depan saya, dan dia mati, saya mandikan mayat dia. Dia kenuri anak, saya datang. Saya yang cukur jambul cucu dia. Saya tak pernah simpan dalam hati. Sampai sekarang isteri dia masih hidup. Kenapa saya tak simpan dalam hati? Sebab Nabi cakap, siapa maafkan orang, Allah bagi kemuliaan pada dia. Saya yakin betul dengan hadis tu. Dan hari ini tuan-tuan, kemuliaan itu sampai. Tuan-tuan semua di bawah, saya seorang-seorang di atas. Tuan-tuan tak ada mikrofon, saya seorang ada mikrofon. Cuma saya tak ada air hari ini tuan-tuan. Tak disediakan air. Selalu saya ceramah, disediakan air. Hari ini tak ada. Bulan puasa Ustaz, saya musafir tau. Mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, nak dapat kemuliaan, Allah bagi sungguh hari ini tuan. Allah bagi. Yang kedua, kenapa saya maafkan dia? Sebab kerana dialah buat tak betul pada saya. Saya belajar perubatan Islam. Bila doktor, 10 orang doktor yang rawat saya, kepala dia Dr. Manoharan, kepala dia. Jadi ketua dia cek semua ni. Bila saya duduk dalam ward, saya tak boleh buang air kecil, saya tak boleh tidur selama sebulan, saya tak boleh tidur. Sebulan tuan-tuan. Bagi makan ubat yang paling kuat, saya relax. Sebab kedua saya tak boleh tidur, sebab saya nyemang dengan nurse. Nyemang dengan nurse. Isteri tak tunggu, dia sekolah kan, dia seorang. Nyemang dengan nurse lah. Seronok tuan-tuan. Tak tidur pun tak apa, saya cakap. Doktor ni cakap pada saya, "Ustaz, you percaya black magic?" Saya kata segala magic saya percaya, saya cakap. Sebab masa saya sekolah dulu, saya selalu main color magic. Dia tak faham color magic tu mendatang apa. Akak-akak kalau tak faham color magic, bohong lah. Waktu sekolah dulu ada 2. Satu color kayu, satu lagi color magic tuan. Dia kata, "Ustaz, tu color magic." "Ustaz tahu black magic?" "Tahu, nama dia sihir." Sihir ada. Dia kata, "Ustaz, you kena black magic, you pergi berubat. You tak payah lagi datang." Maka saya pun berubat merata-rata tuan-tuan. Ustaz tak mau tolong, ustaz balik, ustaz semua lari. Lah satu ustaz cakap dekat saya. Nama ustaz tu Ismail Kamus, Datuk. Saya pergi jumpa dia 2 kali, dia telefon saya pergi jumpa dia. Dia masa tu pejabat dia di Kampung Baru. Kemudian dia pindah ke Gombak. Masa di Gombak tu dia cakap, "Kazim, entah berubatlah diri entah sendiri. Pergilah berubat." Sejak tu tuan-tuan saya tahu dah. Tak apa.
Secari tok guru, secari ustaz, sampai ke Kulim, sampai ke Bagan Datuk. Belajar perubatan. Rupa-rupanya tuan-tuan senang je berubat. Bila saya pakai jubah, saya pergi keluar pintu, driver saya tunggu dekat pagar. Kenapa saya rebah di pintu? Saya tak boleh melangkah pun. Lembek tu kan, dia pun masuk, angkat. Rupa-rupanya tuan-tuan, Tuhan nak bagi saya belajar perubatan. Dia kata, Kazim, orang tak nak bagi kamu mengajar. Sebab tu kamu sakit. Habis tu apa ubat dia? Ubat dia ialah jangan sebut nak pergi mengajar, sebut main bola. Sebab jin ini tugas dia kalau Ustaz Kazim pergi mengajar, kau bagi dia sakit. Jadi driver saya pun bunyi loceng, "Tintang, Assalamualaikum Ustaz, jom main bola, jom." Padahal pakai jubah, relax buat kitab tuan-tuan. Balik mengajar Bagan Serai Taiping pukul 2 pagi 1 pagi elok tuan-tuan. Jin ni makhluk bodoh. Yang tuan-tuan takut dengan dia pasal apa? Sebab tu orang tua-tua dulu, dia ambil jagung, dia rebus. Jin yang kacau dia ikut jin tu, bawa jin ikut belakang rumah. Dia tanam depan jin hantu raya tu. Selagi jagung ni tak tumbuh, kau jangan balik ke rumah dia. Faham? Dia tunggu jagung tu tumbuh. Bila nak tumbuh, kawat dah dia rebus. Malaikat kalau ada orang buat jahat, dia korek yang rebus, dia berbuat betul macam tu. Hidup balik sama Allah tu.